Okey, untuk topik pelandaran akan dia ada dua bahagian. Okey, sebenarnya tak banyaklah. Okey, simple saja topik ni. Dia tiada pengiraan yang rumit. Okey, dia cuma melukis sahaja. Okey. Bahagian yang pertama adalah unjuran oktogon dan yang kedua adalah bahagian pelan dan dongakan. Okey. Okey. Perkara yang pertama, okey, melukis unjuran oktogon. Okey, sebelum kita melukis unjuran oktogon, okey, untuk topik ini kita kena faham dulu apa itu satah. Apa itu satah? Tak kena lagi. Okey, apa itu satah? Okey. Satah ialah satu permukaan rata pada suatu objek. Okey, satu permukaan rata pada satu objek. Okey. Terdapat tiga jenis satah iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Okey. Ini gambar ajar, saya dah buat satu gambar ajar. Okey. Tapak dia ini, okey, yang berwarna ungu ini, okey, tapak yang berwarna ungu ini, okey, ini adalah satah mengufuk. Okey, ini adalah satah mengufuk. Objek-objek semua dalam bentuk tiga dimensi lah. Okey. Kalau dua dimensi kamu ada X, kamu ada Y kan. Okey. Untuk yang tiga dimensi, okey, yang ini, okey, yang melintang mendatar ini kita panggil dia sebagai satah mengufuk. Okey, yang ini adalah satah mengufuk. Okey. Satah mencancang yang ini. Ini adalah satah mencancang. Ini adalah satah mencancang. Okey. Yang depan ini pun adalah satah mencancang. Okey. Ini pun satah mencancang. Okey. Dan yang belakang ini pun, dinding ini pun adalah satah mencancang. Okey. Untuk objek ini kita ada tiga satah mencancang. Okey. Tiga satah mencancang, satu satah mengufuk. Okey. Satah condong, okay, yang depan ni. Yang saya gariskan dengan warna hitam, nampak ke? Okay. Ini adalah satah yang condong. Okay. Dia berkeadaan condong. Okey. Kalau contoh kita ambil buku, okey. Kalau kita letak tegak begini buku, okey, ini adalah satah mencancang. Okey, permukaan ini adalah satah mencancang. Kalau buku ini kita letak secara mendatar begini, okey, permukaan yang ini, permukaan kulit buku ini adalah satah mengufuk. Okey, satah condong, okey, kalau kita condongkan buku, ini adalah satah condong. Okey, satah ialah satu permukaan. Okey, itu okey? Okey, satah ialah satu permukaan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, selepas kita tahu satah, okey, ini ada dua satah. Okey. Selepas satah, kita ada perkataan normal. Okey, normal kepada suatu satah. Okey, ini satah. Okey, ini satah mencancang. Okey, ini adalah satah mengufuk. Okey. Normal kepada suatu satah ialah garis lurus yang bersenjang ataupun bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah itu. Okey. Normal, okey, normal ialah satu garis yang bersenjang ni, okey. Satu garis yang bersenjang. Okey, apa maksud bersenjang? Maksudnya dia dengan satah ini, okey, dengan satah ini sudutnya adalah 90 darjah. Okey, dia tegak. Okey, dia tegak. Okey, daripada atas ke bawah, sudut antara garis, okey, dengan satah ini dia adalah 90 darjah.
Jadi, yang ini kita panggil sebagai normal kepada suatu satah. Okey, dia lurus 90 darjah. Sama juga untuk satah mencancang. Okey, satah mencancang, okey, satu garis lurus, okey, yang sudutnya adalah 90 darjah, okey, dengan satah, okey, 90 darjah dengan satah mencancang, ini kita panggil sebagai normal. Okey? Okey. Satu contoh mudah dalam kehidupan kita, okey, kalau kehidupan harian, okey, katalah ini satu panah, okey. Okey, tepat panah. Okey, kita main panah, okey, kemudian kita memanah. Okey, ini anak panah lah. Katalah ini anak apa? Anak panah. Okey. Sudut yang terbentuk, kalau ianya 90 darjah, okey, maka anak panah ini, okey, dia adalah suatu normal kepada permukaan ini. Okey, syaratnya mesti 90 darjah. Okey, mesti bersudut tegak 90 darjah. Okey, barulah kita panggil dia sebagai normal. Itu senang saja, okey. Itu dua perkataan, permukaan dan normal. Okey, permukaan ada tiga, satah mencancang, satah mengufuk, satah condong, dan yang kedua kita ada normal. Okey, normal bila berserenjang ataupun bersudut tegak 90 darjah. Okey. Okey, ini contoh. Ini contoh. Kita tengok sikitlah. Okey. Kita tengok sikit contoh. Gajah di sebelah menunjukkan kubus. Kalau saya laju bagi tahu lah. Okey. Kalau saya laju, kalau perlu saya ulang, bagi tahu lah. Okey. Boleh? Boleh saya teruskan? Boleh? Okey, saya teruskan. Boleh. Okey, thank you. Okey. Gajah di sebelah menunjukkan kubus. Okey, kubus inilah. Okey, satu bentuk yang semua sisinya adalah sama. Yang 6 permukaan semua sisinya adalah sama. Nyatakan normal kepada satah berikut. Okey. Sekarang dia kata carikan normal untuk satah PQRS. Mana PQRS? Ini adalah PQRS. Okey. PQRS. Okey, ini permukaan dia. Okey, ini adalah dia punya permukaan. Okey. Soalan tanya, nyatakan normal. Okey. Jadi, untuk garis normal, dia mesti 90 darjah. Okey. Jadi, kalau permukaannya mendatar begini, okey, garis normal adalah sebarang garis dari atas ke bawah yang membentuk 90 darjah. Okey. Jadi kita tengok yang manakah garis normal. Okay. Yang pertama, padam sikitlah nampak kelengkap. Okey. Yang pertama, garis normal dari atas ke bawah yang membentuk 90 darjah adalah garis UP. Ini adalah normal. Okey. Dia daripada tepi. Okey, 90 darjah. Okey. Yang kedua, apa kita ada lagi? Kita ada VQ. Ini pun normal. 90 darjah. Okey, dia 90 darjah. Apa lagi garis normal? Kita ada WR. WR pun di sini. Dia pun garis normal. Okey, semua yang membentuk 90 darjah, dia adalah garis normal. Dengan satah kita, okey, satah kita sekarang PQRS. Tapak. Okey, yang bawah ni, PQRS. Ini adalah satah kita sekarang. Dan yang terakhir kita ada garisan T.
Okay. PS pun adalah normal. Okay. Sebab dia 90 darjah dari atas ke bawah. Okay. Itu untuk contoh yang pertama. Okay. Ini adalah satah mengufuk. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh kedua B. Okay, B. Dia kata, nyatakan nama kepada satah berikut PSTU. Okey. PSTU yang mana? Ini. P S okey, TU. Okey, saya lukis sikitlah. Okey. Ini adalah satah. Apa satah? Satah adalah permukaan. Kita color sikit supaya senang nampak. Okey, ini adalah PSTU. Okey. PSTU okey, bentuknya begini. Ini adalah satah mencancang. Okey. Satah mencancang. Okey. Jadi untuk satah mencancang, garisan normal dia adalah mesti tegak 90 darjah. Dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan. Mana-mana pun boleh asalkan dia 90 darjah. Jadi untuk PSTU, okay, garisan normalnya 90 darjahnya adalah yang pertama. Okay, saya tukar warna dulu. Warna apa nampak sikit ya. Biru lah. Okay, 90 darjah yang ini. Garisan yang pertama adalah PQ. Okey, garisan PQ adalah normal. Dia 90 darjah. Ini yang pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua kita ada garis SR. Dengan dinding ini SR pun dia membentuk 90 darjah. Okey. Okey, bayangkan ini dinding dan ini garis SR 90 darjah. Itu pun adalah normal. Okay. Apa lagi? Kita ada TW. Okey. TW ini pun 90 darjah. Jadi dia adalah normal. Dan yang terakhir kita ada garisan UV. Okay. Garisan UV adalah persenjang ataupun 90 darjah dengan permukaan. Okey. Okey. Itu untuk dua satah A dan B, satah mengufuk dan satah condong. Itu okey? Ada mau tanya? Ada yang perlu saya ulang? Okey. Itu perlu diulang? Okey, okey. Okey. Okay. Sekarang kita cuba tengok RSTW, RSTW. Okey, itu peserta pencancang juga. Okey, kita tengok yang terakhir lah. Okey, kita tengok DQRTU. Okey, ini satah condong. Padam sikit. Mana saya punya pen ni hilang. Okey, saya padam dulu. Okey, yang terakhir kita tengok. Okey, QRTU. QRTU yang mana? Okey, Q yang ini. Nampak warna kuning ah? Nampaklah warna kuning. Tunggulah. Okey, Q R T U. Okey, satah ini adalah satah condong. Okey, ini adalah permukaan dia. Q R T U. Okay, sambungkan. Okey, permukaan dia adalah condong. Ini terlampau luar sangat ni. Dalam sikit. Okey, kalau kita lukis, satahnya begini. Dia condong.
Okey. Satahnya adalah condong. Okey. Kalau dia condong, okey, maka garis normalnya adalah condong juga. Okey. Begini. Ini adalah garisan normalnya. Okey. Ini adalah garisan normal bagi QRT TU. Dia mesti daripada atas ke bawah, ke bawah. Ke atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Okey. Jadi dalam gambar ajar ini, okey, untuk garisan normal adalah okey, daripada V ke P. Okey. Ini adalah garisan normal. V ke sini 90 darjah dan P ke sini pun ini adalah 90 darjah. Dia condong lah. Okey. Sebab satah itu condong, QRTU ini condong. Okey. Maka garisan normalnya pun ikut condong. Jadi yang pertama adalah VP. Okey. Dan yang kedua adalah W. Ini 90 darjah. Dan S. Ini pun 90 darjah. Okey. Itu untuk contoh yang pertama. Untuk garis normal. Okey. Garis normal adalah membentuk membentuk garisan 90 90. Okey, itu boleh untuk satah dan garisan normal dahulu. Okey. Okey, boleh. Okey. Okey, sekarang kita masuk unjuran ortogon. Okey, unjuran ortogon. Okey. Unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang. Okey. Okey. Paling senang untuk kita faham unjuran ortogon, okey. Paling senang, sekejap saya lukis dulu. Saya ambil slide yang lain senanglah, ambil yang kosong. Okey. Paling senang untuk kita faham unjuran ortogon, okey, adalah bayang-bayang. Okey. Paling senang dalam perkataan yang paling senang unjuran ortogon untuk kita faham dia adalah bayang-bayang. Okey, contoh. Okey, contoh kita ada lampu suluh. Okay, kita ada lampu suluh daripada atas. Okay, kita ada lampu suluh. Ini ke lampu suluh. Okay. Katalah lampu suluh kita berbentuk begini. Okay. Kemudian kita ada satu objek yang berbentuk segi empat. Okay. Unjuran ortogon, okay, dia mestilah 90 darjah dan bayang-bayang yang terhasil ini. Bayang-bayang terhasil ini, okay, ini adalah unjuran ortogon. Okey, unjuran ortogon adalah ini. Dia dalam erti kata mudah dia adalah bayang-bayang. Sama juga kalau kita ada lampu suluh dalam bentuk mengkuk mencancang begini. Okey, kita ada lampu suluh. Okey, kemudian kita ada satu silinder begini. Okey, bayang-bayang yang terbentuk, okey, kalau kita ada satu ini, satu latar, okey, bayang-bayang yang terbentuk adalah yang ini, bentuk segi empat. Okey, dia adalah 90 darjah. Okey, konsep unjuran ortogon ni paling senang nak faham adalah konsep bayang-bayang. Okey, itu boleh? Unjuran ortogon? Okey, itu unjuran ortogon. Saya cuba cari dulu satu gambar aja. Adakah satu gambar aja? Okey, ada mau tanya unjuran ortogon? Ada? Tiada? Okey. Jadi saya teruskan. Okey, mana gambar ajar kita tadi? Yang mana tadi? Okey. Okey.
Jadi, untuk contoh yang ini, ini adalah garis lah. Ini adalah objek. Ini adalah objek. Pandangannya daripada atas. Pandangannya daripada atas. Katakan lampu suluhnya daripada atas. Kita ada satu garis. Ada pun satu batang lidi. Apa-apa saja yang membentuk satu garis. Unjuran ortogon adalah bayang-bayang yang terhasil di bawah ini, di satah. Di satah ini. Ini adalah unjuran ortogon. Bayang-bayang yang terbentuk. Syaratnya dia mesti 90 darjah. Lampu suluh kita ni mesti tegak 90 darjah. Ini contoh gambar rajah yang pertama lah. Sama juga gambar rajah kedua. Kita ada garis QP. Ini objek kita. Ini garis objek kita. Pandangan daripada atas, lampu suluh daripada atas. Dia mesti 90 darjah, mesti normal. Unjuran ortogon yang terbentuk ataupun bayang-bayang yang terbentuk adalah yang ini. Ini adalah unjuran ortogon. Ada mesej masuk. Itu untuk garis. Kalau bentuk begini, macam tadi yang saya kata contoh. Kita ada objek PQRS. PQRS. Kita ada satu satah. Lampu suluhnya daripada sini. Lampu suluhnya daripada sini. 90 darjah daripada lampu suluh dan objek garisan normal ini. Hasil yang terbentuk. Ini ABCD ini. Ini adalah unjuran ortogon. Dia adalah konsep bayang-bayang. Rajah keempat. Ini kalau satah mengufuk. Lampu suluh dari atas. 90 darjah. Ini objek. EFGH adalah objek. Ini adalah objek. Bayang-bayang yang terhasil. RSTU ini. Ini adalah unjuran ortogon. Ini adalah unjuran ortogon. Iaitu imej yang terbentuk. Unjuran ortogon adalah imej yang terbentuk pada satu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjangan dengan satah tersebut. Tak senang faham? Unjuran ortogon adalah bayang-bayang. Itu unjuran ortogon. Sekarang kita tengok contoh soalan yang saya bagi kemarin. Yang saya minta kamu buatkan dahulu. Soalan yang pertama. Setiap wajah di bawah menunjukkan objek dan unjurannya kepada suatu satah. Tentukan sama ada unjuran itu ialah unjuran ortogon ataupun bukan. Kita ada 4 contoh. A, B, C, D. Yang pertama A. Adakah dia unjuran ortogon ataupun tidak? Nak type di mesej pun boleh, nak cakap pun boleh. Ini yang pertama, ya. Untuk yang pertama, ini adalah unjuran ortogon. Kenapa unjuran ortogon? Bayangkan ada lampu suluh di sini. Dia 90 darjah. Semua sudut 90 darjah. Garisannya 90 darjah. Ini adalah unjuran ortogon. Untuk B, daripada atas, lampu suluh daripada atas, bentuk objek adalah L. Adakah unjuran ortogon? B. B pun adalah unjuran ortogon. Dia ada sisi yang ini turun ke bawah 90 darjah. Sisi yang ini pun 90 darjah. Ini pun 90 darjah. Semuanya 90 darjah.
dia berserenjang. Maka ini adalah unjuran ortogon. Okey, selesai. A, B, C. C adakah unjuran oktogon? Okey, C bukan unjuran ortogon. Okay, terima kasih. Kenapa bukan? Kenapa C bukan? Kenapa dia bukan unjuran oktogon? Okey. Bayangkan ada lampu suluh dari atas ataupun matahari, bentuknya begini, dia mesti berbentuk 90 darjah. Sekarang, garisan normal ini bukan 90 darjah. Dia masuk ke dalam sikit. Dia bukan 90 darjah, maka yang ini bukan unjuran ortogon. Kalau unjuran oktogon, dia besar sikit. Dia mesti sama 90 darjah. Untuk D, D 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Jadi yang ini adalah unjuran ortogon. D unjuran ortogon. Okey, contoh yang kedua. Seorang murid melihat objek berikut dari arah pandangan yang diberi. Okey, daripada atas, ini pun daripada atas. Antara kombinasi berikut, yang manakah menunjukkan unjuran ortogon yang betul? Okey, mana yang betul, mana yang salah? Okay, yang betul. Mana yang betul? A ke B yang betul? Okey, A betul. A betul, okey. B salah. Okey, kenapa B salah? Okey. Daripada atas, kita bayangkan 90 darjah AC yang terbentuk adalah apa putus-putus. Begini. Garisan normal yang terbentuk adalah berbentuk empat segi. Ini adalah unjuran ortogon. Kenapa ada garis di sini? Garis ini untuk menunjukkan yang ini. Dia membahagi satah yang ini dan yang ini kedudukannya tak sama tinggi. Jadi dia ada satu garis lah di tengah-tengahnya. Untuk B, kenapa B salah? Kenapa B bukan unjuran ortogon? Kalau kita tengok unjuran ortogon, kalau kita buat unjuran ortogon, kita akan dapat satu bulatan, satu bulatan dan satu bulatan di tengah, macam donat. Ini adalah unjuran ortogon yang sebenarnya. Ini yang betul. Ini salah. Kenapa salah? Sebab di tengah-tengah ni dia buat empat segi. Jadi 2A betul, 2B salah. Masih okey? Ya. Okey. Ya, skolastika. Apa mahu tanya skolastika? Ataupun okey, atau yang tak okey? Mau tanya yang contoh satu. Soalan nombor satu? Soalan nombor satu. Okey, apa yang mau tanya? Soalan nombor satu, contoh satu. Contoh satu. Ini soalan satu. Contoh satu. Okey, contoh satu. Okey. DCTUVW. DCTUVW. Satah apa? TUVW. Okey. TUVW satah apa? Okey, kita pun padam dulu. Saya pun tengok mana TUVW. Okey, mana TUVW? Okey, VW. Okey, yang ini. Okey. Ini satah apa? Okay. Satah ini adalah satah mendatar. TUVW dia adalah satah mendatar pula. Satah maknanya dia mendatar. TUVW adalah satah mengufuk.
Okey, satah mengufuk. Kamu nampak ke gambar ajar saya? Muka saya digambar di ni. Satah mengufuk dia begini. Semua permukaan dia mendatar. Ini mengufuk. Okey, dia mengufuk. Okey. Kalau yang begini, ini mencancang. Mencancang. Okey. Ini mencancang. Tak asalkan dinding begini ke, dinding depan ke, dinding belakang ke, dia adalah satah mencancang. Okey. Satah mengufuk biasanya tapak dan bumbung. Okey, bumbung bahagian atas ataupun tapak yang di bahagian bawah. Okey, itu biasanya satah mengufuk. Okey. Satah condong macam ni lah. Bumbung macam condong. Itu satah condong. Okey. Ada lagi? Okey, untuk pendahuluan ni lah. Okey. Ini untuk pengenalan bagi topik pelancongan. Okey, unjuran ortogon. Tak apa, ini tu kita buat esok lah. Okey, ini kita buat seterusnya nanti. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, kalau boleh itu saja untuk pengenalan. Okey, yang lain tu kita sambung untuk kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti. Thank you cikgu. Ada soalan mau tanya sebelum tu? Tidak. Tiada. Okey, terima kasih.